Memandangkan masa kita sentiasa saja berubah ikut peredaran semasa, cara pemikiran kita perlu berubah dan profession kita juga haruslah sama berubah. Daripada revolusi perindustrian yang pertama, kedua, sehinggalah yang ketiga, kita sentiasa saja maju ke hadapan. Dan industri pengedaran ini juga berterusan daripada kecil-kecilan sehinggalah ke gedung diskaun yang besar dan juga jenama franchise yang mana telah diambil di setiap sudut jalanan jadi peniaga persendirian dan industri pengedaran tak ada ruang untuk bertahan. Dengan trend yang berlaku seperti sekarang dan ini membuatkan orang biasa akan berterusan hilang pekerjaan dan tempat tinggal. Walaupun dulu kehidupan orang biasa atau kelas pertengahan tak adalah teruk sangat. Bagaimanapun, golongan pertengahan ini akhirnya telah jatuh perlahan-lahan menjadi miskin dan tidak berdaya. Tapi mereka ini di golongan yang atasan akan menjadi bertambah kaya dan juga polarisasinya menjadi semakin merendah dan meninggalkan populasi atasan teruskan hidup. Dan hanya mereka yang berkedudukan tinggi boleh teruskan hidup. Sebenarnya dulu golongan pertengahan kehidupan mereka baik, tapi sekarang golongan ini semakin menghilang. Jadi kita tak ada pilihan lain lagi dah selain untuk memasuki golongan ini dan berada di kedudukan tinggi ataupun kita akan terus berada di bawah. Yang penting ialah kita kena berjaya dan menjadi seseorang yang berada di tahap kedudukan yang tinggi. Kerana industri seperti ini satu cabang di mana orang biasa seperti kita boleh ikut serta. Walaupun industri ini sekarang telah didominasi oleh syarikat-syarikat yang besar dan perlukan modal yang besar, sebenarnya mereka inilah yang mengambil wang melebihi dari yang mampu dibelanjakan oleh orang biasa, sementara mereka terus mengumpul modal yang terhasil daripada wang yang dikeluarkan oleh orang biasa. Malahan modal tersebut tak diedarkan sama rata di kalangan mereka yang membuat pelaburan tadi. Sebab itu, mengapa kita sepatutnya cuba menguasai industri pengagihan sekarang. Sehingga sekarang, syarikat besar itu membuat wang yang mereka dapat dari kita. Tetapi kita patut cipta satu sistem di mana wang diedarkan di kalangan kita. Oleh itu, kita patut bersatu dan juga bertanggungjawab tentang perniagaan pengedaran ini sendiri. Oleh itu, kita akan memilih barang yang lebih berkualiti pada harga yang bagus dan kita kongsikan di kalangan kita sendiri perbelanjaan, pengiklanan dan juga keuntungan yang syarikat-syarikat besar itu peroleh dengan memperdayakan kita semua. Dan buat masa ini, syarikat perintis sedang mendahului. Syarikat yang paling inovatif dan juga perniagaan yang paling berhemat di luar sana tak ada lain selain daripada syarikat Atomy. Dan anda bertuah kerana jumpa kami. Ini kerana kita hidup dalam masa di mana kita cuma golongan orang biasa. Perlu mass capitalism demi diri kita kerana kapitalism untuk orang biasa. Mass capitalism itu yang kami sedang usahakan untuk mencapainya dan Atomy sangat serius dan anda sendiri sedang berdepan dengan syarikat ini sekarang. Dan hanya kerana anda bertemu dengan perniagaan seperti ini, tak bermakna itu menjamin kejayaan semua orang, tetapi anda sendiri yang boleh tentukan kejayaan anda. Yang pentingnya, anda perlu percaya yang anda akan menjadi seorang yang berjaya satu hari nanti. Dan anda perlu yakin yang anda mencapai kejayaan itu. Pastinya ramai orang yang mereka akan berjaya dan mereka mahu berjaya, tetapi jika anda lihat dengan lebih mendalam tentang mencapai matlamat itu, masyarakat sebenarnya tak ada idea kukuh tentang kejayaan. Baik, sebab itu malangnya kebanyakan dari kita telah gagal dalam hidup 30 tahun belajar dan kemudian bekerja pula selama 30 tahun lagi dengan matlamat untuk menjadi kaya, dan walaupun mereka bekerja keras sepanjang masa tanpa henti siang dan malam, bila mencapai umur 60 tahun hanya 1% saja yang akan menjadi kaya. 4% ada kewangan yang baik, 15% meninggal dunia manakala 10% hidup hampir cukup-cukup makan. Maknanya mereka sebenarnya menjalani kehidupan miskin. Malah 70% dari kita bersara dalam kemiskinan dan tanpa persediaan persaraan yang mencukupi. Oleh itu, secara purata hari tua bagi kebanyakan orang adalah 30 tahun. Tapi ia dikabarkan akan berlanjutan lebih lama. Dan jika kita tak buat persiapan yang mencukupi, maka hari tua kita bakal ditepui akan binasa dengan krisis kemiskinan yang teruk dan mungkin juga dengan penyakit yang berbahaya. Sebab itu, amat penting untuk fikirkan persediaan yang betul untuk kita menjalani hari tua. Sementara kita boleh bergerak sana sini, kita kena bertindak untuk 3, paling lama pun selama 5 tahun membuat persediaan bagi persaraan. Kalau tak, kita hanya akan hidup miskin dan hanya penyakit yang akan menanti kita menjelang hari tua yang bakal kita harungi sebelum kita meninggal dunia. Tetapi dalam bilangan 100%, kenapa hanya 1% saja yang berjaya dalam hidup mereka ni?
99% gagal dan hidup derita. Andrew Carnegie fikirkan tentang perkara ini dan ramai yang tak tahu bagaimana caranya jika mahu mencapai kejayaan dalam hidup. Oleh itu, dia berazam untuk mengajar masyarakat tentang hukum kejayaan agar masyarakat ada kesedaran. Tetapi hukum kejayaan ini bukanlah sesuatu yang telah diputuskan sebarangan oleh seseorang. Ianya satu prinsip pratentu yang terbentuk secara semula. Jadi sama jugalah seperti prinsip utara sahih dan hukum alam yang lain juga. Oleh itu sekiranya anda mengikut aturan hukum kejayaan ini, anda akan berjaya. Dan jika tidak, anda semestinya akan menemui kegagalan. Macam seorang petani perlu mematuhi hukum alam untuk dia berjaya dalam mendapatkan hasil daripada cucuk tanamannya. Sama jugalah kita nak berjaya, kita haruslah patuhi pada hukum kejayaan. Baiklah, oleh itu kita harus fikir apa sebenarnya langkah yang pertama akan diambil oleh petani itu. Semuanya bermula dari dalam mindanya memikirkan apa yang mahu dituai dan berapa banyak mahu dituai. Contohnya jika dia mahu menuai 10 tan beras, jadi dia akan membuat semua keputusan berdasarkan 10 tan beras yang dia mahu hasilkan di mindanya. Berapa luas sawah padi itu dan berapa banyak benih yang padi dia perlukan bila untuk disemai dan selainnya untuk diputuskan oleh apa dan berapa banyak hasil yang dia mahukan bila tiba masa menuai. Jika anda memilih tanaman lain seperti kacang atau ubi kentang, maka anda kena fikirkan lapangannya, tanahnya dan bila mahu disemai dan juga bagaimana cara untuk menanamnya perlulah ditentukan sepenuhnya dengan kaedah yang sangat berbeza. Oleh itu, perkara pertama seorang petani perlu buat sebelum dia melakukan apa-apa ialah fikirkan berapa banyak dan dari tanaman apa yang dia mahukan. Begitu jugalah kita ni. Jika anda usahakan projek kehidupan, sama juga macam si petani tadi. Anda perlu fikirkan di minda anda matlamat yang anda mahu capai dan anda mahu jadi apa 3 hingga 5 tahun daripada sekarang. Tetapi realitinya ialah imej seperti itu masih tak ada di minda anda lagi dan itu kerana anda tak tahu apa yang anda patut buat dan jenis kerja yang bagaimana perlu anda ambil untuk anda berjaya. Tak tahu dari mana nak mula. Lebih-lebih lagi, anda akan sesat tanpa arah dan tak tahu arah mana yang perlu diikut. Sebab itu walau 3 hingga 5 tahun kemudiannya, kehidupan anda masih lagi tak teratur tanpa kepuasan. Baik, oleh itu, ianya amat jelas untuk anda cipta imej yang penting ini dan imej yang sangat kukuh tentang kejayaan anda mahukan di minda. Sebab itu kami letakkan moto kedua syarikat kami iaitu yang kami namakan tetapkan visi. Kerana kita perlu tetapkan visi kita. Tetapi untuk putuskan bagaimana mahu berjaya, anda perlu ada visi yang sangat jelas tentang diri anda di minda. Tetapi untuk mencipta visi tentang diri anda yang sudah berjaya sebenarnya adalah lebih sukar daripada apa yang anda jangkakan. Bukan hanya anda patut menjadi kaya, anda juga perlu sihat dan mahu hidup lama. Anda nak berbuat baik kepada orang lain dan juga anda mahu dihormati oleh orang lain. Kesemua ini adalah elemen-elemen dalam sebuah kehidupan yang berjaya. Kenapa sebenarnya kita perlukan semua benda ni? Ini sebab kerana manusia sendiri makhluk yang sangat-sangat kompleks. Manusia sebenarnya terdiri daripada pertama adalah badan iaitu tubuh kita, kemudian kita ada roh dan jiwa. Terakhir yang kita namakan persekitaran, kehidupan yang baik. Apa yang badan mahukan, jiwa mahukan, roh mahukan dan apa yang persekitaran mahukan, kesemuanya adalah sememangnya amat-amat berbeza. Oleh itu, kita perlu beri kepuasan kepada kesemuanya dan dengan cara yang seimbang. Dengan itu barulah kita boleh berjaya. Sekiranya satu syarat mendapat kepuasan tetapi syarat-syarat yang lain tak mendapat kepuasan yang sama, maknanya ia tak dapat dianggap sebagai kehidupan yang berjaya. Sebenarnya ada perkara yang tubuh kita perlukan. Apa yang tubuh kita perlukan ialah untuk kita dapat menjalani kehidupan yang sihat. Kita nak hidup lama dan sihat. Jadi, kita kena berusaha ke arah itu. Walaupun anda sihat tetapi tiba-tiba anda mati semasa anda sedang tidur, ini juga merupakan satu masalah yang besar. Seterusnya, kita mahu mengambil berat tentang semua keperluan asas kita dan jalani hidup dalam kekayaan dengan cara dan gaya yang sangat mewah. Anda tak akan boleh mati dengan tenang jika hidup dalam kemiskinan yang teruk sepanjang hidup anda. Secara dasarnya, tubuh kita ni ada keinginan untuk hidup lama dan juga hidup sihat. Itu adalah keinginan untuk hidup dengan sejahtera. Ya. Seterusnya adalah jiwa kita. Ramai keliru yang mana jiwa ataupun ianya roh, tetapi sebenarnya jiwa dan juga roh ini adalah dua perkara yang berbeza. Ini adalah kerana apabila pencipta jadikan tubuh manusia daripada debu dan juga menghembuskan jiwa ke dalamnya, roh
berikan manusia nyawa. Seseorang itu bernyawa kerana roh ini. Manusia pun menjadi nyata. Lagipun, kita ni adalah campuran daripada tubuh berasal daripada debu. Dan juga jiwa dari pencipta yang memasuki tubuh kita dan bertukar menjadi manusia dengan roh yang bernyawa. Baik, kemudian jiwa dan roh juga, kedua-dua ni, bagaimana nak dibezakan? Sebenarnya, secara am boleh dikatakan yang haiwan tak mempunyai jiwa. Hanya manusia yang ada jiwa dan roh ini sahaja. Sebagai contoh, kita boleh katakan antara banyak aspek kerohanian, hati nurani adalah salah satu daripadanya. Haiwan tak ada hati nurani ni. Tiba-tiba anda nampak anjing jiran anda menggigit seseorang. Anjing tu nampak gelisah dan ia langsung tak rasa bersalah. Ia terus berlalu aja dan pernah nak tengok anjing dalam dilema. Seekor anjing tak akan buat macam tu. Sekali lagi, saya nak cakap haiwan tak ada jiwa macam manusia dan juga haiwan tak ada kesedaran masa. Ada disebutkan hanya manusia saja yang telah diberikan jiwa yang penyayang. Pencipta berikan kita jiwa yang penyayang. Contohnya, monyet tak lihat masa lampau. Bila ia menjadi tua dan menyesali hidupnya di saat kematian. Pernahkah anda lihat monyet menyesal dengan hidupnya di saat ini? Monyet takkan buat macam tu kan? Monyet tak ada akal. Walaupun dari segi rupa semua monyet kelihatan sama, monyet tak pernah mencari pencipta. Pencipta juga ialah satu aspek kerohanian. Haiwan tak cari pencipta, tak ada upacara agama. Apa saja upacara, ia tak buat semua benda tu. Tapi manusia berlainan. Tak kira betapa primitifnya hidup mereka, mereka pasti akan teringinkan sesuatu ataupun mereka akan mengharapkan sesuatu dan untuk itu mereka percaya pada penciptanya. Oleh itu, manusia mahu hidup dengan hati nurani untuk hidup lebih lama dan juga untuk menyayangi dan untuk disayangi. Dan sebenarnya, kasih sayang yang kita sebutkan ini datang dari mana? Kasih sayang ini sebenarnya datang dari pencipta kita. Kalau tak, kita ditakdirkan untuk rasa kesunyian dan hidup kosong. Sekali lagi diingatkan, persamaan keinginan kita ialah untuk hidup dengan prihatin, untuk hidup lama, untuk hidup menyayangi dan juga hidup untuk disayangi. Roh pula berangkumi keinginan intelektual ingin mengetahui sesuatu yang tak diketahui. Termasuklah gembira dan juga marah, sedih, seronok. Oleh itu, kita semua mahu jalani kehidupan dengan aman. Dan ini maknanya aspek emosi ini termasuk ke dalam kategori yang sama. Perlu diingatkan, manusia ada keinginan untuk pelajari tentang sesuatu perkara yang tak diketahui. Dan juga kita sekarang hidup dalam alam semula jadi dan persekitaran sosial. Dan kita juga ada keinginan yang lain, iaitu kita mahu hidup di mana kita boleh menyumbang kepada alam semula jadi dan juga menyumbang kepada persekitaran kita. Sebab itu, kita memang ada keinginan untuk menyumbang kepada persekitaran kita. Oleh itu, jika tak boleh jadikan impian ini kenyataan, di saat kita berdepan dengan saat-saat kematian kita nanti, kita tak boleh mati dengan tenang. Katakan anda tak jalani kehidupan yang sihat. Hidup anda tenang ke tak? Mestilah tak. Sama ada kehidupan anda kaya ataupun miskin, anda tentunya tak akan dapat mati dengan tenang. Untuk itu, anda perlulah memberikan kepuasan kepada kesemua syarat ini. Keinginan yang kita sebut tadi semasa kita hidup lagi. Dan jika anda tak hidup tanpa rasa bersalah, kematian anda pastinya adalah satu penyesalan. Seterusnya, keinginan kita termasuklah menginginkan kehidupan yang kekal abadi. Tak kiralah, walaupun hidup anda amat baik, namun ada sesuatu yang tak dapat dibuat atau tak ada kepuasan sepenuhnya masa anda diambang kematian. Mati di usia 90 tahun, anda tak akan cakap, saya dah puas hidup. Mati di usia 100 tahun, anda tak akan cakap, saya tak nak hidup lagi. Takkan ada orang cakap, semua dah cukup. Dan secara ringkasnya, kita nak hidup untuk menyayangi dan juga disayangi. Seterusnya ialah keinginan intelektual, kerohanian dan mati tanpa belajar ialah satu penyesalan. Dan juga mahu hidup aman dan harmoni dengan yang lain kerana kehidupan yang penuh dengan kebencian pasti akan membawa kita kepada satu kematian dalam penyesalan. Sebab itu, kita mahu hidup dengan beri manfaat kepada alam sekitar dan masyarakat. Kalau anda fikir anda adalah seorang yang tak berguna kepada orang lain dan persekitaran, maka hidup anda akan jadi sia-sia dan anda juga akan mati dengan penuh penyesalan di dalam diri anda. Yang akhir, kehidupan yang dapat memuaskan kesemua empat aspek ini. Ianya terdiri daripada hidup yang sejahtera, menyayangi, belajar dan menyumbang, yang dipanggil kehidupan seimbang. Oleh itu, paling penting
ialah bila anda putuskan dan tetapkan matlamat hidup anda. Seperti anda mahu berjaya menjadi orang yang bagaimana kemudian hari, apapun, anda perlu masukkan segala perkara yang dapat memuaskan empat aspek ini dengan cara yang seimbang. Di mana anda patut mulakan? Anda patut lukiskan matlamat anda di minda anda terlebih dahulu. Ada orang yang akan cakap macam ni. Aduhai, kenapalah susah sangat? Kenapa lelaki itu tak ajar cara yang pantas untuk buat duit? Aduhai, pening kepala. Dan saya nampak ramai orang yang tak sukakan benda yang mereka rasakan rumit. Menariknya, satu persamaan di kalangan mereka yang bencikan benda-benda rumit seperti ini ialah realitinya mereka semua hidup miskin. Ini kerana wang yang ada di tempat yang mudah didapati dah habis diambil orang lain. Jadi di mana adanya wang? Jawapannya di tempat yang rumit. Saya tahu anda mahu jalani kehidupan yang berjaya dan juga mahu membuat wang yang banyak. Jadi anda perlulah mendengar ceramah saya yang rumit ini. Kemudian letakkan diri anda sana di sini di dalam penceritaan saya dan mula bina satu zon yang selesa untuk diri anda sendiri. Sifat balas yang ada dalam diri anda semasa sedang mendengar ceramah saya yang rumit ini, anda perlu buangnya jauh-jauh. Sekali lagi ingatkan diri anda yang anda mahu menjalani gaya hidup di mana ia mendapat menepati kesemua empat aspek itu dalam cara yang seimbang. Sebenarnya, keempat-empat syarat ini ianya bukanlah dijadikan berasingan, tapi kesemuanya saling berkait. Baik, pertama ialah untuk hidup sejahtera. Satu keperluan fizikal kan? Kemudian untuk menyayangi. Yang ini ialah aspek kerohanian. Seterusnya, belajar. Ini pula satu aspek roh dan akhir sekali untuk menyumbang. Sebab itu kalau keperluan kesemua ini diasingkan, jadi kesemua ini tak ada maknanya lagi. Sebagai contoh, setengah orang cakap, aduhai, kenapalah nak hidup sejahtera? Apa gunanya ada rumah yang besar? Sebenarnya, alasan untuk kita hidup sejahtera memang bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita perlu hidup sejahtera adalah kerana kita ada orang yang kita sayangi. Disebabkan kehidupan anda teruk, anak-anak juga akan turut rasa putus asa dan kecewa. Ibu bapa anda akan bimbangkan anda. Dan adik-beradik pula asyik saja bertengkar antara satu sama lain. Perkara biasa yang menyebabkan hubungan adik-beradik jadi retak ialah bila mereka tak dapat bayar hutang. Semasa mereka susah dan disebabkan masalah kewangan antara adik-beradik itu sendiri adalah punca utama perbalahan mereka. Sebab itu, sekiranya anda hidup senang, anda boleh saja bantu mereka dengan mudah. Berikan saja. Saya ulang, alasan sebenar untuk kita hidup sejahtera adalah untuk mereka yang benar-benar kita sayangi dan kita ambil berat tentang mereka. Malah di antara suami isteri juga, kemiskinan boleh memusnahkan rasa kasih sayang dan perhubungan yang dah lama terjalin. Bagi pasangan yang saling sayang menyayangi, hubungan itu juga akhirnya boleh menjadi retak. Pasangan hidup macam orang asing. Suami dan isteri hanya tinggal bersama hanya pada nama saja. Sebab perceraian itu suatu yang amat menyusahkan dan bermasalah. Dan mereka sebenarnya tak lagi menyayangi ataupun mengambil berat antara satu sama lain. Aduhai, apa yang lebih bermasalah ialah perceraian, jadi mereka tinggal saja bersama. Dan ramai yang buat macam tu. Saya juga pernah jatuh cinta dan menyayangi isteri saya satu ketika dulu. Kami pun keluar, temu janji setahun sebelum berkahwin dan sangat gembira bersama. Dan waktu tu, saya sentiasa rindukan isteri saya. Semasa kami berdua pun saya rindukan dia. Tapi kami diuji sedikit demi sedikit. Kami bukan lagi pasangan yang saling menyayangi. Saya berniaga, jatuh bankrupt, saya seorang yang gagal dan saya juga jatuh sakit. Masa tu, keluarga saya murung dan kecewa dan kami terpaksa pindah dan menyewa sebuah rumah $500 sebulan. Jika di luar bandar, $500 tu mungkin dapat rumah yang baik, tapi di Seoul keadaan rumahnya agak buruk. 3 tahun kami tinggal di situ. Satu hari, isteri saya kata, dia mahu beritahu saya sesuatu. Sayang, lepas anak-anak belajar tamat, kita bercerai.
Mungkin dia tak tegas ataupun nampak nekat sangat. Dia nampak dengan riak wajah biasa je, tanpa perasaan. Bagaimanapun saya pula rasa sangat tertekan. Waktu tu saya rasa sedih yang amat sangat. Saya sayang sangat dekat dia. Dan dia cakap dia nak tinggalkan saya. Jadi saya pun berpaut pada kaki dia dan saya menangis kuat hati selama 30 minit. Sayang, maafkan saya tak boleh lepaskan awak sekarang. Kalau awak pergi tinggalkan saya sekarang, awak takkan ada apa-apa untuk hari tua awak. Biarlah saya belikan rumah untuk awak dulu, masukkan wang yang banyak ke dalam akaun awak dulu. Lepas tu barulah awak boleh pergi. Menangis saya selama setengah jam sambil berpaut kaki dia. Kemudian dipandang saya dan cakap macam ni, aduh hayalah sayang, mungkin 1,000,000 tahun lagi kot. Sekarang saya dah belikan dia rumah dah dan penuhkan akaun bank dengan wang yang banyak, tapi dia belum cakap bila dia nak pergi. Kemiskinan boleh memusnahkan kasih sayang keluarga. Oleh itu, demi perhubungan penuh kasih sayang, kita perlulah hidup dengan baik. Ibu bapa, mereka sentiasa saja akan risaukan tentang kita dan apa yang mereka mahu ialah untuk lihat kita hidup dengan baik. Satu hari mak saya hubungi saya dan cakap, anakku, mak rasa dah tiba masa untuk mak pergi. Saya cakap, aduh mak, apa yang berlaku ni mak? Waktu itu hidup saya memang sedang betul-betul susah. Walaupun hidup saya amat susah, waktu itu saya tak pernah gagal kirimkan wang pada dia. Walaupun saya tahu mak saya tak akan rasa susah sangat sebenarnya sebab abang-abang saya ada. Tapi saya tahu dia pasti akan rasa risau sekiranya saya tak dapat kirimkan wang saku untuk dia lagi. Dan dia pasti akan fikir anak lelakinya tengah susah. Jadi jika saya berjaya mengirimkan kepadanya sedikit wang, pasti dia akan fikir yang anaknya masih berada dalam keadaan yang baik sekarang dan masih lagi boleh bertahan. Jadi itulah apa yang saya perlu lakukan. Tiba-tiba satu hari mak saya hubungi saya. Anakku, akhirnya mak terpaksa pergi. Sebenarnya dia dapat tahu keadaan saya dari abang-abang saya yang keadaan saya waktu itu memang sangat-sangat susah, tetapi masih lagi kirimkan wang kepada mereka tiap-tiap bulan tanpa berlengah, walaupun keadaan hidup saya sendiri amat menyedihkan. Jadi mak mana yang tak sedih? Sebab itu mak saya tak dapat nak kawal dirinya lagi. Bagi saya itulah saat yang paling sukar di sepanjang hidup saya. Selepas bercakap dengan mak saya sendiri juga tak dapat nak kawal diri saya lagi. Jadi saya pun cakap macam ni dengan mak saya. Mak, saya sedang mencuba untuk bangkit. Bukankah mak lah orang yang paling gembira bila saya berjaya bangkit semula satu hari nanti? Betul nak, mak saya cakap. Mak, walaupun hidup saya susah sekarang, saya pasti akan bangkit semula. Dan saya mahu mak menyaksikannya. Hanya bila saya pasti yang mak akan ada di sana untuk ucapkan tahniah kepada saya, barulah saya ada keberanian untuk bangkit semula dan capai kejayaan dalam hidup saya. Sebab itulah mak perlu sihat dan terus hidup. Dia jawab, aduhai, tak ada apa-apa yang akan buat rasa gembira. Jadi mak perlu terus hidup untuk lihat kamu berjaya semula. Sebab itulah apa yang mak nak. Itulah yang mak saya cakap. Ibu bapa salah satu sebab kita perlu hidup sejahtera. Mereka akan sentiasa risau tentang anak-anak, tapi bukan mereka mahukan balasan daripada anak-anak, tapi sebenarnya mereka hanya mahu melihat anak-anak berjaya. Bila mereka dah puas hati, barulah mereka boleh pergi dengan tenang. Dan sekurangnya untuk tujuan itu, kita sebagai anak perlulah hidup sejahtera. Jadi, untuk hidup sejahtera, kita perlu belajar. Kemudian, daripada ini, iaitu kita mahu hidup sejahtera, ada yang menyusul, iaitu keinginan kita. Keinginan. Oleh itu, mereka yang tak ada keinginan, yang mana hati mereka tak ada keinginan membara, mereka tak ada perasaan sayang. Dalam hati mereka tak ada sayang. Mereka yang mempunyai perasaan sayang di hati, mereka akan cuba dan terus berusaha untuk menjalani kehidupan yang baik. Setidaknya untuk orang yang mereka sayangi, keluarga dan anak-anak mereka. Tengok leader yang ada di sini. Mereka adalah orang yang memiliki perasaan sayang, yang kuat terhadap orang yang mereka sayangi. Dan memang benar, semua leader pencinta isteri, semua leader pencinta suami, tapi baik pada ibu bapa. Dan anak-anak, mereka kata yang membuatkan mereka sangat bahagia ialah bila mereka menyayangi dan mereka akan lebih dihormati serta disayangi. Mereka gembira adalah kerana keluarga menjadi bertambah rapat dan lebih bahagia dari yang sebelumnya. Kegembiraan
Sebenarnya bukan penghargaan dan dihormati oleh orang yang tak dikenali. Kenapa pula begitu? Sebenarnya, kita lebih suka dihargai suami kita, dihargai ibu bapa ataupun dihargai anak-anak kita. Dan suami pula mahu dihargai oleh si isteri. Itulah kegembiraan sebenarnya kita cari selama ni. Sebab itu dikatakan, keinginan sebenarnya wujud daripada kasih sayang keluarga. Bagi mereka yang tak ada keinginan, tak ada rasa sayang di dalam hati mereka. Oleh itu, kita perlu nyalakan semula sayang yang hilang dan wujudkan semula dalam hati kita. Baik, sebab itu kita perlu inginkan hidup sejahtera. Dan untuk menyayangi dan untuk disayangi. Dan juga belajar. Serta keinginan untuk menyumbang kepada persekitaran kita. Maka anda perlu bayangkan semua itu dalam minda anda seperti sebuah filem. Tapi, adakah hanya perlu diimpikan kehidupan begitu di minda sahaja? Memang itu saja yang diperlukan. Teori ini telah pun terbukti secara saintifik sebenarnya. Sebaik saja anda dah boleh bayangkan impian itu di minda dan bayangan itu sangat jelas dan nyata seolah-olah ia berlaku seperti dalam sebuah filem, tubuh anda akan turut alami perubahan. Salah satu kelemahan otak kita ialah ia tak dapat membezakan di antara fantasi dan realiti. Ini bermakna tubuh kita bertindak balas pada apa saja. Kita juga tak boleh membezakan apa yang sedang berlaku di dalam minda. Apa yang berlaku dalam minda hanya dengan dibayangkan kehidupan yang berjaya. Contohnya anda tinggal di rumah sewa yang sedang memandu kereta idaman, bantu saudara mara maupun sedang buat derma kebajikan. Walaupun itu hanyalah dalam bayangan semata-mata, ia akan membuat penampilan dan cara bercakap dan riak wajah anda berubah. Apa kata kalau kita cuba buat tu sekarang ni? Bayangkan anda meletakkan segenggam biji delima merah yang manis dan juga yang masam. Semuanya di dalam mulut anda sekarang. Dan anda akan mengunyahnya. Dan juga menggigit-gigit biji tu. Dan jus delima masam manis tu, ianya pasti akan membanjiri mulut anda sekarang. Okey, saya nak tanya, apa yang berlaku dalam mulut anda? Anda terliur kan? Kalau tak tu, anda kena cepat berjumpa dengan doktor. Orang yang normal pastinya akan rasa terliur dalam situasi tadi. Walaupun sebenarnya, anda bukannya sedang makan atau gigit biji delima tu pun. Tubuh anda tetap akan memberi tindak balas. Seperti ia benar-benar berlaku hanya dengan membayangkannya. Saya bercakap saintifik dan realistik dan semuanya bergantung pada apa yang kita fikirkan di minda untuk mengubah reaksi tubuh badan kita. Percaya tak saya boleh hilangkan masalah yang berlaku setiap pagi bila anda bangun tidur dan masalah itu akan hilang dalam sekelip mata aja. Bayangkan kiranya saya masukkan 30,000 setiap bulan ke dalam akaun anda ataupun RM1,000 pada setiap hari. Adakah badan anda masih berasa berat seperti batu ataupun akan jadi seringan bulu pelepah? Kelesuan anda akan hilang macam tu je. Jadi apa yang patut anda buat? Bayangkan wang itu telah pun dimasukkan dalam akaun. Bayangkan badan anda akan terpedaya dan berubah. Badan fikir ianya betul-betul berlaku sekarang ni. Sebab itu, fenomena yang sama akan berlaku dengan fikir buat wang di Atomy. Ataupun anda, hanya berharap untuk buat 500 atau 1,000 saja. Ramai yang fikir macam ni kan? Anda akan bernasib baik kalau dapat menjual beberapa berus gigi. Sana sini sampailah anda tak ada tenaga lagi. Sebaliknya, jika anda bayangkan diri anda buat perniagaan ini dengan bersungguh-sungguh dan mendapat 30,000 ataupun 50,000 sebulan. Dari situ semangat anda, malah suara anda, riak wajah anda dan penampilan anda pasti akan berubah. Walau semasa anda membuat panggilan, suara anda bunyi penuh yakin. Dengar sini, saya nak bagi tahu awak sesuatu. Saya baru saja mula perniagaan di Atomy, tapi saya berbelah bagi sama ada saya patut babitkan awak ataupun tidak. Tapi saya masih mahukan awak, sebab tu saya hubungin awak pada hari ini. Jadi awak dengar sini baik-baik. Inilah sikap yang anda perlukan. Saya akan membuat RM50,000 sebulan. Kalau awak nak sertai saya, awak pun boleh buat yang sama juga. Jangan ingat, ini cuma gurauan semata. Baik, awak tarik nafas dalam-dalam dan tolong tumpukan sepenuh perhatian pada saya. Inilah yang anda patut buat. Siapa pergi ke siapa, sebenarnya anda patut beritahu mereka untuk datang pada anda. Sikap anda sepatutnya menjadi berbeza. Artinya, bergantung kepada apa yang anda bayangkan di minda anda sekarang ni, sikap anda dan semuanya jadi berbeza. Dulu, saya pernah memiliki van.
Van itu sangat buruk dan hanya bernilai 2,500. Saya memang tak berduit langsung. Tapi bila saya nekat untuk menjalankan perniagaan dengan belian atas talian ini, saya cakap pada diri saya sendiri yang saya akan buat yang terbaik. Dan jika syarikat ini berjalan seperti yang dirancang, ia pasti akan menjadi perniagaan yang terbaik dunia. Masa tu, saya dekat restoran daging itik Imperial Master iaitu Pak Jungsu. Kami telah adakan seminar kami yang pertama. Masa tu kami seramai 17 orang saja. Dan pada 17 orang itu jugalah saya telah bercakap selama lebih kurang 5 jam tanpa henti. Yang kami akan menjadi sebuah perniagaan global satu hari nanti. Dan mereka akan tinggal di rumah yang terbaik di dalam bandar itu. Dan mereka juga akan membayar cukai. Mereka akan membayarnya pada kadar yang tinggi. Kemudian, jika mencapai Royal Master, mereka akan terima bonus sebanyak 50,000 duit tunai. Seterusnya, jika mereka mencapai Crown Master, mereka akan dapat 300,000. Dan juga sebuah kereta sedan yang mewah juga. Presiden yang cakap nak berikan sedan mewah dirinya sendiri hanya memandu minivan bernilai 2,500. Tapi dia tetap cakap dia akan berikan sebuah sedan mewah dan bonus tunai 300,000. Imperial Master pula mendapat bonus bernilai 1 juta. Saya beritahu mereka akan mendapat Mercedes 5 siri, di mana mereka tak akan memandu kereta tu sendiri. Seorang pemandu dan juga pembantu peribadi akan berada di situ untuk mereka masuk dan keluar dari kereta tu. Dan itu akan jadi peraturan ketat syarikat yang Imperial Master perlu ikut. Memang ia kedengaran macam agak munasabah jika anda mendengar sesuatu seperti itu di tempat yang besar seperti Dewan, seperti sekarang. Jadi terpulanglah nak percaya ataupun tak. Tapi 17 orang waktu itu fikirkan tentang di mana mereka. Di tempat yang buruk bersama ahli perniagaan selekeh. Bercakap tentang 1 juta dan pembantu peribadi. Pengasasnya sendiri memandu kereta sedangkan dia pun tak ada pemandu. Sejak dari mula lagi saya ni seorang presiden. Dengan hanya seorang pekerja, adik saya naik presiden. Jawatan tentera pada kad perniagaan juga sebagai presiden. Kenapa? Sebab dari awal lagi saya dah tahu yang saya ialah seorang presiden untuk sebuah syarikat global. Teringat balik waktu seminar dulu dengan kehadiran hanyalah 17 orang. Sejujurnya ia seperti sebuah kisah dongeng, betul tak? Mereka yang percaya pada saya dan mereka juga yang ikut saya sejak dari mula lagi. Mereka tu lebih tak siuman. Lihat apa yang berlaku kepada mereka yang tak siuman waktu itu sekarang. Mereka semua dah kaya dan berjaya. Kepada anda yang ada di sini, dengar cakap saya dan ikut saya. Dan anda semua pasti akan membuat 30,000 hingga 50,000 dalam masa 3 hingga 5 tahun. Dan juga, anda akan boleh menikmati status tinggi. Anda sebagai seorang ayah, suami dan juga anda sebagai seorang isteri. Mereka yang percaya dalam perniagaan yang tak masuk akal ni telah bersatu dan itulah yang menjadikan siapa mereka hari ini. Oleh itu, apa yang saya tekankan di sini ialah anda perlu ada matlamat yang besar dan juga jelas. Dan anda perlu komited. Matlamat anda haruslah yang boleh menguasai minda anda. Fikir pasal 50,000 dimasukkan setiap bulan ke dalam akaun. Boleh hilangkan ke tak? Mereka yang percaya dalam impian besar seperti itu akan berjaya. Tapi mereka yang masih berada di alam realiti dan masih fikir, aduhai, 50,000 sebulan. Saya akan bermati-matian untuk 2,000 hingga 3,000. Aduhai. Bagaimana saya nak membuat wang sebanyak itu? Itu tidak akan berlaku dalam hidup saya jika itulah yang anda benar-benar percaya ia tak akan berlaku. Pasti ia betul-betul tak akan berlaku. Anda sama sekali percaya yang anda tak pernah membuat lebih dari 2 hingga 3,000 sebulan dan tetapkan hidup anda seperti yang anda percayakannya. Mereka yang percaya mereka akan buat 30 hingga 50,000 sebulan, maka ia akan jadi kenyataan. Dan mereka yang percaya mereka tak akan membuat lebih daripada 2,000 hingga 3,000, maka itulah yang akan berlaku. Kenapa anda hanya buat 2 atau 3,000? Sebab anda percaya begitu. Ada juga di kalangan Royal Master yang duduk di sebelah sana tu, ada yang buat saya gaduh kepala jika sememangnya mereka buat 30 hingga 50,000 sebulan. Ianya suka dipercayai.
Bekas pemandu bas, sila berdiri sekarang. Tengoklah seorang lelaki yang kacak seperti dia tu. Pernah memandu bas selama 9 bulan selepas dia menyertai Tommy. Dari pandangan saya, dia nampak bijak atau saya lihat dia tak bijak? Dia tak kelihatan seperti orang bijak. Sekarang ni, amboi saya sebenarnya, saya hanya hormati dia tahu. Pada awalnya, dia tak mengagumkan saya. Tapi akhirnya dia dapat memahami segala-galanya. Apa perkara yang anda perlu lakukan ialah hanya ubah cara pemikiran anda. Ya, memang dia sentiasa nampak kacak. Tak banyak pun yang berubah. Tapi apa yang dah berubah? Dia berubah dari seorang pemandu bas malam, sekarang dia seorang yang membuat wang beratus ribu setahun. Hanya kerana dia telah pun mengubah sikapnya. Sekali lagi, semuanya bergantung kepada bagaimana cara anda semua berfikir dan hidup anda boleh berubah. Saya nak tekankan betapa pentingnya untuk ubah cara pemikiran anda. Tetapi, berapa banyak anda patut ubah hanya jika anda ada satu saja objektif menakjubkan, diri anda akan berubah secara drastik. Jika anda terus beritahu diri 2 atau 3 ribu, dah pasti 2 atau 3 ribu sajalah. Jika untuk sepanjang hidup anda, ianya tak teruk sangat. Katakan pendapatan isi rumah meningkat 500 sebulan, baik beli kereta terpakai aja supaya anda tak perlu menaiki bas dan 500 lebihnya boleh bawa sedikit perubahan pada diri anda. Bayangkan pakaian baru daripada tambahan 500 sebulan, anda boleh jadi fashionista. Fikirkan pula tentang tambahan 500, pembeliannya barang runcit. Meja anda akan penuh dengan hidangan yang sedap setiap hari. 500 itu saja peningkatan yang besar. Secara jujurnya bagi saya, ia satu peningkatan yang hebat. Tapi tak cukup besar untuk membuat diri anda orang tak siuman. Itu sebabnya gambaran anda haruslah menjadi sesuatu yang boleh buat anda menjadi seorang yang tak siuman. Sebab itulah, orang yang miskin mereka telah salah anggap tentang bagaimana cara sebenarnya untuk membuat wang. Ini salah satu mitos. Mereka salah memikirkan yang sebenarnya keadaan akan jadi lebih sukar lagi apabila anda dapat membuat lebih banyak wang. Mereka fikir buat 10,000 lebih sukar dari 1,000 ataupun mereka fikir membuat 100,000 10 kali ganda sukar daripada membuat 10,000. Sama macam mereka fikir membuat 100,000 semestinya 100 kali ganda lebih sukar dari 1,000. Tapi jika anda tanya, mereka yang memang membuat wang sebanyak itu sebulan, mereka kata tak benar. Orang yang membuat hanya 1,000 sebulan, fikir kerjanya susah. Orang yang buat 10,000 akan fikir yang kerja itu adalah sesuatu yang mudah. Ada orang yang buat lebih 100,000. Jadi apa sebenarnya yang mereka fikir pasal wang? Mereka fikir wang itu ada di mana-mana aja dan membuatnya mudah. Cuba fikir macam tu. Membuat wang yang banyak bukanlah sesuatu yang akan lebih menyusahkan anda. Siapa yang dapati lebih suka? Mereka itu ialah yang membuat 3,000 hingga 7,000 sebulan. Bekerja dan berlawan dengan kepayahan kerana bersaing dengan orang yang bijak. Tapi tak ramai menganggap mereka akan membuat 30,000 sehingga 70,000 sebulan. Ia dipanggilkan lawatan biru dan kawasan yang luas ni sebenarnya sangat kurang persaingan. Itulah cara mendapatkan wang. Sebab tu, membuat wang yang banyak bukan sesuatu yang akan lebih menyusahkan anda. Kita ni manusia. Kita ada banyak keperluan untuk kita belanjakan wang. Terutama sekali, anda nak beli rumah. Bukan saja tempat tinggal, tapi anda mahukan tempat yang bagus. Anda perlu beratus ribu ataupun beberapa juta untuk anda simpan sebanyak itu. Jadi, berapa agaknya sebulan yang patut anda simpan? Kiraan mudah mendedahkan simpanan yang banyak. Membeli rumah di ambang kematian, anda perlukan 3 hingga 5 tahun. Untuk membeli sebuah rumah dalam 3 tahun, anda perlu simpan dengan banyak dan cepat. Dalam 30 tahun, pasti tak ramai daripada anda di sini masih lagi hidup. Dalam 50 tahun, kebanyakan dari anda di sini akan hilang dari pandangan saya. Jadi buatlah perkiraan. Jika anda simpan 1 atau 2,000 sebulan, ambil masa 30 hingga 50 tahun hanya untuk anda membeli sebuah rumah. Apa gunanya beli rumah bila dah nazak? Jadi sebab itulah perlunya anda beli rumah, tapi bukan rumah biasa dalam 3 hingga 5 tahun. Sama juga dengan kereta anda. Kereta mewah tak sesuai dengan usia anda yang sudah tua dan uzur. Sebab tu, semua yang saya sebut tadi harus berlaku dalam masa yang singkat. Jika anda mahu bermain golf atau pergi melancong ke tempat-tempat menarik, anda perlu ada sepasang kaki yang kuat untuk berjalan ke sana ke sini. Betul tak?
Jika anda berjalan pincang dengan ada masalah lutut, dan mata yang uzur, jadi apa gunanya anda pergi melancong? Mulut tanpa gigi, dan anda tak boleh mengunyah makanan yang lazat, jadi apa gunanya menjadi seorang yang kaya? Anda mahu berseronok semasa anda berupaya, dengan badan yang sihat dan juga gigi yang sihat, serta mata yang boleh melihat pemandangan yang segala-galanya dengan baik dan jelas. Orang tua tak suka naik kapal terbang. Mereka akan merasa pening kepala. Itu sebabnya anda perlu membuat pengiraan dengan secepat yang mungkin dan lakukan dengan membuat wang dalam 3 hingga 5 tahun. Jika tak, anda semua tak akan berjaya. Dan itulah caranya. Dalam hidup, anda pasti selalu mahu memberi kepada orang yang lain. Jadi kenapa anda tak belikan rumah untuk setiap anak anda? Setiap seorang. Jadi secara purata orang akan ada 2 orang anak, maknanya anda perlu 3 rumah. Betul tak apa saya cakap ni? Anak-anak kita nanti akan mengharungi masa yang lebih sukar daripada apa yang kita hadapi. Mereka akan berdepan dengan kesukaran. Memang susah untuk membeli rumah semasa generasi kita, tapi ianya mustahil semasa generasi mereka. Sebab inilah mengapa kita perlu mendapatkan sebuah rumah untuk mereka dalam masa ini. Lihat berapa banyak kita habiskan masa dalam hidup kita hanya untuk membeli sebuah rumah dan selama 20 tahun untuk akhirnya memiliki suatu tempat yang sempurna. Inilah hidup anda. Anda nak lihat anak-anak anda lalui perkara yang sama? Sebab tu kita perlu mendapatkan setiap seorang anak kita sebuah rumah. Jangan fikir tentang berapa banyak yang dibawa masuk untuk menantu perempuan anda ke dalam keluarga anda. Berikan saja pada dia $50,000 dan cakap pada dia, ini taklah sebanyak sangat, tapi kamu bolehlah beli sebuah rumah dan kereta dengan duit ni. Ayah tahu kamu dan suami bersusah payah dengan sebuah kereta, dan jika anda buat begitu, dia akan jadi menantu yang hebat ataupun tidak. Dia akan panggil anda ibu dan bukan puan. Jarak itu akan pasti hilang dengan sekelip mata. Pergaduhan keluarga pun berlaku. Oleh itu, tidakkah anda nak jadi ibu bapa yang baik kepada anak-anak anda? Para suami patut belikan sesuatu yang cantik untuk isteri mereka dan para isteri belikan untuk suami. Lelaki-lelaki budiman, tolong jangan buat isteri-isteri anda lakukan 3 perkara ni: memasak, mengemas dan mencuci baju. Adakah anda berkahwin dengan pembantu rumah? Puan-puan juga jangan lakukan 3 perkara ni: memasak, mengemas dan mencuci baju. Anda kena berhenti membuat semua kerja tu supaya wanita di sebelah rumah anda yang bukan etomian boleh lakukan kerja-kerja rumah itu sebagai pekerjaan untuk sara hidupnya. Dalam zaman pengangguran, anda sedang merampas peluang pekerjaan yang dia amat-amat perlukan dan juga akan memberikan kesan buruk kepada ekonomi negara kita. Dengan ini, anda memberikan semua kerja rumah anda kepada orang dan anda boleh cipta lebih banyak peluang pekerjaan dan sama-sama berkongsi manfaat daripadanya. Untuk matlamat itu, anda tak sepatutnya melakukan 3 perkara tadi hanya dengan berikan $1,000 sebulan. Anda boleh bebas daripada membuat semua kerja-kerja rumah tu. Untuk melakukannya, anda perlu buat $20,000 hingga $30,000 sebulan. Anda dijemput ke perkahwinan anak saudara yang sedang menghadapi masalah kewangan. Kenapa tak berikan saja $30,000 daripada membalah bagi $200 atau $300? Tidakkah itu menjadikan anda seorang pakcik yang dibanggakan? Cuma berikan $30,000 sebagai pendahuluan. Dan sebab itu, anda sebagai makciknya pasti akan kelihatan lebih cantik daripada pengantin perempuan. Baik, kalau kita benar-benar melakukannya, kita jalani kehidupan dengan kebebasan dan hidup dengan penuh bergaya. Kita perlu ada wang yang banyak. Oleh itu, anda perlu kirakan sama ada $20,000, $30,000, $40,000, malah $50,000 sebulan yang anda mahukan. Dengan ini, anda boleh hidup dengan bergaya. Macam mana kalau nak jadi kaya raya sebenarnya? Pertama, tetapkan perbelanjaan anda dahulu. Kemudian, barulah pendapatan anda. Ini bukan apa yang kita belajar dekat sekolah. Kita diajar untuk berbelanja berdasarkan pendapatan. Kita diajar macam ni, betul tak? Tetapi mereka yang belanja berdasarkan pendapatan mereka selalu miskin. Hampir kesemuanya. Orang yang terlalu berjimat untuk segala-galanya tidak akan menjadi kaya. Hari ini, saya nak ajar cara nak jadi kaya. Pertama, jangan fikir pendapatan. Tapi fikir apa yang anda ingin belanjakan terlebih dahulu. Kemudian, perlu putuskan kerja apa yang perlu anda lakukan untuk semua perbelanjaan tadi. Katakan anda perlukan sebanyak $50,000. Jadi apakah pekerjaan dengan $30,000 sebulan mencukupi? Baik, anda lupakan saja. Macam mana dengan pekerjaan $10,000 sebulan? Baik, lupakan saja.
Anda patut tolak semua peluang itu supaya anda boleh cari satu pekerjaan dengan RM50,000 sebulan. Jadi bila anda mencari satu pekerjaan, tolong tetapkan dulu matlamat perbelanjaan anda dan kemudian barulah pilih pekerjaan apa. Terlalu ramai orang, mereka suka membuat pekerjaan yang tidak akan menjadikan mereka kaya. Mereka buat pekerjaan RM2,000, RM3,000, RM5,000 atau RM6,000. Hanya dengan sia-sia. Masa muda pun berlalu. Kemudian, mereka akan merungut tentang kehidupan mereka yang sia-sia itu. Tidak benar. Mereka yang pilih kerja tu. Bolehkah gaji RM4,000, RM5,000 atau RM7,000 akan menyiapkan anda untuk persaraan? Tentulah tak. Jika anda hanya membuat kurang dari RM7,000 sebulan di Korea hari ini, selepas tolak yuran pendidikan anak-anak anda tak mampu nak beli rumah sebaliknya. Anda akan lemas dalam hutang yang banyak 3 hingga 4,000 sebulan untuk mengarut. Anda berada dalam bahaya. Pekerjaan macam tu tak akan bawa anda ke mana-mana. Tapi anda masih nak buat juga. Dan jika gaji anda 3,000 sebulan sementara jiran anda 2,000 sebulan, anda dah rasa anda lebih baik daripada diri anda memang dungu. Saya nak anda sediakan butiran dalam rancangan dan kukuh yang akan membuat anda jadi kaya dan bersedia sepenuhnya untuk persaraan. Mengikut pengiraan saya, apa saja di bawah 30,000 sebulan memang langsung tak boleh pergi mana. Sebab itu, semasa tetapkan matlamat anda kena hasilkan sebuah filem tentang kehidupan anda itu di minda anda, di mana anda sedang hidup dalam kehidupan impian yang anda sentiasa mahukan. Kemudian tubuh anda akan berubah dan mengikut senario tersebut. Oleh itu, isikan tempat milik siapa dan siapa senario kehidupan pada malam ini. Dan saya akan harap anda semua akan isi butirannya malam ni ya. Templatenya begini. Ada banyak tempat kosong yang disediakan. Ada satu bulatan dan ukuran di dalamnya. Ada banyak bulatan-bulatan macam ni. Lihat 4 elemen ini. Harus dimasukkan ke dalam bulatan-bulatan itu dan setiap satu. Baik. Pertama, kesihatan anda. Tuliskan contohnya seperti panjang usia. Untuk jalani kehidupan yang mewah, pakaian, makanan dan rumah anda adalah penting. Pakaian dan makanan yang bukan perhatian utama kita, rumah. Tuliskan saja di situ. Seterusnya, untuk menyayangi ibu bapa anda. Kerja kebajikan. Tuliskan lagi kalau ada. Seterusnya, untuk belajar. Pendidikan anak-anak dekat sini. Kemudian anda ada apa lagi? Untuk menyumbang. Tuliskan kerja sukarela. Ada apa lagi? Suka melancong. Kehidupan yang baik perlu ada. Sebuah kereta yang cantik dan juga mewah. Seterusnya pula, tunai. Tuliskan berapa. Untuk apa? Bayar hutang. Itu yang penting. Untuk apa? Derma-derma untuk kebajikan. Anda tulis je apa aja. Tak kiralah, semua tu haruslah diletakkan sekurang-kurangnya satu. Dan untuk menyumbang, pula letakkan kerja kebajikan. Lagi, untuk belajar, boleh letakkan bukan hanya pendidikan anak, tapi anda juga. Seterusnya, untuk menyayangi, jaga ibu bapa anda. Atau tuliskan juga kerja kebajikan. Seterusnya, hidup lama atau panjang usia. Baik, semua ni setelah anda tetapkan, akan ada tolok ukuran sehingga 10. Tolok ukuran ni akan menunjukkan keadaan anda sekarang ini. Sekiranya anda lahir dengan kesihatan yang baik ataupun tidak, berikan diri anda dengan markah 8 pun tak apa. Untuk rumah, jika rumah impian anda, luasnya 3,000 kaki persegi dengan 5 bilik tidur, tapi masa ni anda menyewa rumah keluasan 1,200 kaki persegi anda dekat sini. Ibu bapa, hanya hati anda saja yang ada bersama mereka. Kerja kebajikan pula belum wujud lagi. Pendidikan anak-anak mereka yang uruskan sendiri, tak ada pelancongan yang bagus. Anda tidak sukakan kereta anda, tunai pula hampir kosong. Kemudian, apa yang anda perlu buat ialah sambungkan semua ni. Setelah disambungkan bulatan ni adalah merupakan kehidupan anda. Kalau bulatan ni kecil dan bergerigi, anda boleh anggap yang roda kehidupan anda sebenarnya tak berjalan dengan lancar dan bermasalah. Baik, apa yang anda patut lakukan untuk membuat kesemua titik ini mendapat 10 markah? Apa yang perlu anda lakukan? Bila semua ini sudah mendapat 10 markah penuh, bentuknya satu bulatan sempurna dan bulatan besar roda kehidupan ini pasti akan bergerak dengan lancar tanpa apa-apa masalah. Jadi, untuk anda mahu mencapainya, anda akan tulis di sini apa anda perlu lakukan untuk kesihatan yang baik. Rumah jenis apa ialah rumah impian anda, apa untuk ibu bapa anda, kerja kebajikan untuk anak-anak, untuk melancong, kereta jenis apa yang anda nak, berapa banyak tunai anda nak, semuanya tuliskan dengan terperinci. Tapi anda perlu kuantitikan. Semua perkara ini
dengan terperinci dan tertentu. Lebih terperinci. Jangan lupa kuantitikan tunai. Jangan tulis lebih besar, lebih banyak, lebih bagus. Rumah, jangan cakap lebih besar, lebih bagus. Sebagai contoh, 3,000 kaki persegi. Anda juga kuantitikan semua ini. Letakkan juga harganya sejuta. Beri butiran sebegini. Anda perlu tuliskan tarikh akhir. Yang penting terperinci. Terangkan apa itu. Menjaga ibu bapa. Buat baik pada ibu saya, jangan tulis macam tu. Hubungi ibu saya setiap minggu. Lebih lagi bila bercakap tentang ibu bapa, jangan berikan mereka wang saku. Tapi sara perbelanjaan hidup mereka. Sara mereka 200 atau 300. Orang tua perlukan wang yang banyak. Mereka perlukan wang lebih dari segalanya. Mengapa tak berikan mereka 2,000 atau 3,000? Dengan cara itu mereka boleh jumpa doktor, boleh berbelanja, pergi bersantai dengan rakan-rakan, bercerita tentang anak-anak sekali-sekala melancong dan mereka nak hidup bergaya. Bagaimana nak lakukan semua itu? Kalau anda beri 200 atau 300 saja. Oleh itu, anda perlu tulis, saya akan bagi mak ayah 2,000 sebulan. Jadi tuliskan dengan terperinci macam ni. Kerja kebajikan, saya akan buat sejam perkhidmatan dengan secara peribadi ataupun saya derma 1,000 ke 2,000 sebulan. Atau lebih lagi, tuliskan saja macam ini. Seterusnya, pendidikan anak-anak anda. Berapa banyak wang akan dibelanjakan untuk pembelajaran? Kemudian melancong. Soalnya ialah di mana dan bila tempatnya anda mahu pergi. Serta perbelanjaan. Bagi kereta anda perlu tulis secara khusus. Mercedes, berapa harganya? 150,000. Warna apa? Warna hitam. Baik, tuliskan semua benda secara terperinci. Bila anda akan membelinya. Anda boleh letakkan gambar kereta tu ataupun tampalkan dalam bilik air pada tengah hari. Anda boleh singgah ke kedai wakil penjual dan anda boleh pergi pandu uji dulu. Jadi tuliskan ini, itu dan semua matlamat anda. Dalam senario anda dan impian anda untuk kehidupan yang mewah. Di dalam imajinasi anda. Anda jatuh cinta pada diri sendiri. Oleh itu, untuk menjadi orang yang berlagak seperti itu, saya nak anda lalui kepayahan macam ia hanyalah perkara biasa. Sikap anda akan berubah. Oleh itu, selepas semua perkiraan dibuat cermat, untuk mencapai semua ini, anda kena mempunyai 30,000 hingga 50,000 sebulan pendapatan. Tapi anda tak buat. Sebenarnya, mereka yang telah mencapai sememangnya berpendapatan 30,000 ke 50,000 sebulan sekarang ni, malah ada yang buat lebih dari itu. Jangan nak banding-bandingkan diri anda dengan jiran dan gembira. Suami anda buat lebih 1,000 daripada suami dia setiap bulan. Anda tak patut ada sikap yang macam tu. Keuangan haruslah menjadi matlamat mutlak anda untuk anda jalani kehidupan yang anda mahukan dan tahu berapa banyak yang anda perlukan untuk perbelanjaan anda. Bukan kerana anda lebih daripada orang lain. Matlamat mutlak anda ialah mencapainya. Seterusnya, anda perlu pertimbangkan untuk tetapkan minimanya. Beritahu diri anda yang akan membuat sekurangnya sebanyak ini. Tolong tetapkan ini. Bukan itu sahaja, anda juga perlu tetapkan maksimanya juga. Anda perlu kata yang anda tak akan menyimpan lebih untuk diri anda sendiri. Cara itu, anda akan memberi. Kita bercakap tentang ada wang tunai 1,000,000. Apa anda akan buat jika ada 2 juta? Adakah anda akan memberi sedikit kepada orang lain? Menderma haruslah menjadi satu tabiat anda bila di tahap ini. Jika anda fikir untuk menderma lepas buat 2 juta, anda akan mula lihat orang yang buat 5 atau 10 juta. Anda akan rasa malu dengan 1 juta. Seorang lelaki memiliki sebuah bangunan. Dan bangunan setinggi 15 tingkat ini terletak di kawasan mewah. Tapi dia selalu cakap dia rasa malu. Bangunannya bernilai lebih 20 juta. Kenapa malu? Bangunan di sebelahnya lebih tinggi dan bernilai beratus juta. Itu sebab mengapa dia berasa malu walaupun dia memiliki bangunan bernilai 20 juta. Inilah yang akan berlaku jika anda suka sangat bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Memberi untuk membantu orang lain tak ada. Sebab mereka tak pernah fikir pasal itu. Sebab itu anda perlu tahu tahap maksima dari awal. Saya tak akan simpan lebih daripada jumlah X ini. Jika anda membuat lebih daripada tahap maksima itu, jadi anggap ianya lebih-lebihan untuk diberikan kepada orang lain. Itu ialah apa yang pencipta berikan pada anda untuk membantu yang memerlukan dan juga mewakilinya dengan baik. Anda perlu percaya yang yakin yang anda ialah seorang hamba bagi pencipta.
Penting untuk tetapkan had siling anda untuk jadi betul-betul kaya. Tanpa had siling ini selamanya, anda seorang papa kedana. Mereka yang tak tahu macam mana mahu membantu orang lain atau memberi kepada orang lain, sebenarnya mereka tak kaya. Tak kiralah berapa banyak wang mereka. Baik, setakat ini saya dah tunjukkan cara untuk mengisi senario ini. Tapi kita lihat contoh yang dilakukan dari mereka yang sebelum ini. Baik, anda semua dapat lihat dengan jelas kan? Okey. Anda perlu menulis semuanya dengan terperinci. Dan juga, semua ini bukan saja bulan ini saja. Tetapi kalau boleh buatkan setiap bulan. Jika anda lawati laman web, terdapat satu senario kehidupan di mana anda akan jumpa template atau anda boleh isikan terus dari sana. Sebaik saja anda simpan, anda tak boleh akan buang. Anda akan mahu melihatnya. Macam mana impian anda dan perancangan anda berkembang seiring perjalanan anda, dan bagus untuk anda melihat rekod anda, prestasi anda, dan anda tidak akan mengubah apa yang ditulis. Sebaliknya, anda akan membuat yang baru. Sistem membenarkan anda untuk simpan rekod. Pertama sekali, saya nak anda semua tulis satu malam ini. Bawa balik dan mula umumkan kepada keluarga anda apa impian anda. Anda akan tinggal dalam rumah 3,000 kaki persegi, anda akan memandu Mercedes dan juga berikan ibu anda duit, berikan ayah anda duit supaya mereka tak susah. Beritahu pada mereka, masa depan bagus sedang menanti. Tapi ada mereka yang tak boleh nak bertahan lebih daripada sebulan. Sebenarnya ialah bila mereka di sini, impian bermain di minda. Sampai saja di rumah, mereka terus tersedar dari mimpi. Mereka perlu dikhayalkan dengan mimpi ini untuk jangka masa yang lama bagi mencapai apa saja. Tapi mereka akan tersedar. Ini sebenarnya satu permainan melihat siapa yang akan bertahan lebih lama dalam fantasi yang tercipta dalam minda. Jika anda terus bertahan, secara perlahan anda akan melihat berapa hasilnya ia akan timbul dari bawah. Ya, anda akan jadi ASM. Seterusnya ialah Diamond Master. Sebaik saja anda jadi Diamond Master, lingkungannya akan jadi lebih jelas bagi anda dan anda akan mendapat keyakinan untuk ke puncak. Sebab itu bergantung pada betapa jelasnya, betapa bersungguh, betapa kerap anda bayangkan impian itu di minda anda, sikap anda dalam perniagaan dan juga dalam kehidupan anda akan berubah, dan semuanya akan berubah untuk anda. Semuanya akan berubah akhirnya. Anda akan masuk ke dalam impian yang tercipta di minda anda selama ini. Ada satu lagi perkara yang anda perlu isikan. Ini dia, perancangan mastership. Bila nak jadi auto sales master atau diamond master dan buat berapa banyak. Orang baru patut tanya senior yang akan sedia membantu anda. Dan auto sales master membuat 2,000, diamond master membuat 5,000, Sharon Rose master buat 10,000. Dan bila anda capai mastership, perancangan 3 tahun, 5 tahun dan perancangan jangka panjang. Inilah perancangan yang sebenarnya. Anda boleh menjadi seorang yang pantas atau yang mungkin agak lambat. Itu tak penting selagi anda ada matlamat. Di sini tuliskan objektif pribadi. Anda boleh tulis apa objektif anda, objektif kumpulan anda dengan rakan pusat, idea yang bagus untuk berpasangan dengan rakan-rakan sekerja di pusat atau dalam kumpulan adik-beradik anda. Bagi objektif kumpulan, anda aturkan rancangan bagaimana nak buat perniagaan bersama. Seterusnya, kunci untuk sama ada impian anda malam ini menjadi kenyataan, semuanya bergantung pada peluang mencapai mastership anda yang pertama. Setelah anda berjaya dapat mastership yang pertama, yang lain akan menyusul dengan mudah. Ini kerana bila ada orang di bawah anda menjadi auto sales master, anda pula akan jadi diamond master. Setelah anda berjaya mendapat mastership yang pertama, yang lain akan menyusul dengan mudah menuju ke arah royal master. Anda belajar cara yang betul dalam perjalanan anda menuju peringkat pertama, anda akan dapat kepak untuk pergi lagi tinggi. Saya tahu anda keletihan, tapi saya benar-benar berharap yang anda akan ambil kelebihan peluang kemasan ini untuk cuba mengubah gaya hidup anda. Supaya jadi lebih baik lagi. Sampai setakat ini saja. Hingga jumpa lagi. Sekian, terima kasih.